Hai murid-murid, Assalamualaikum. Apa khabar murid-murid? Sihat? Cikgu harap murid-murid dalam keadaan yang sihat selalu. Baiklah, hari ini kita akan belajar tentang banding pecahan. Sebelum kita belajar tentang banding pecahan, cikgu harap murid-murid dapat faham tentang pengenalan pecahan dan cara menulis pecahan dengan betul. Kita lihat gambar nombor 1. Gambar nombor 1 adalah 1/6 di mana satu bahagian yang diwarnakan dan gambar nombor 2 adalah 2/6 iaitu dua bahagian yang diwarnakan. Sekarang cikgu nak tanya, mana satu bahagian yang lebih kecil? Ya, 1/6 lebih kecil daripada 2/6. Kenapa? Kerana 1/6 hanya satu bahagian saja. Kalau ditarik, dapat kecil saja. Kalau 2/6, dapat besar. Kita lihat contoh nombor 2. Ada dua gambar pizza. Satu gambar pizza adalah 1/2. Kalau seorang dapat 1/4 yang besar tu. Tapi kalau 1/8, seorang dapat yang kecil. Satu keping yang kecil tu je. Jadi, mana satu yang lebih besar? Ya, 1/2 lebih besar daripada 1/8. Dalam pecahan, murid perlu melihat kepada keseluruhan nombor pecahan. Kita lihat gambar nombor 3. Gambar nombor 3 adalah 1/3 di mana satu bahagian diwarnakan daripada 3 bahagian. Dan gambar nombor 2 adalah 3/8 iaitu 3 bahagian diwarnakan daripada 8 bahagian. Mana satu bahagian yang lebih besar? Ya, betul sekali. 1/3 lebih besar daripada 3/8. Walaupun nombor 3/8 tu lebih besar, tetapi dalam pecahan 1/3 lebih besar daripada 3/8. Baiklah, kita akan teruskan aktiviti kita yang pertama iaitu piramid pecahan. Bahan-bahan yang kita perlukan untuk melakukan aktiviti piramid pecahan ini adalah yang pertama, kertas A4. Murid-murid boleh menggunakan sama ada kertas A4 yang berwarna ataupun kertas A4 yang warna putih. Nombor 2, murid-murid perlukan gam ataupun selotip. Dan ketiga, murid-murid perlukan gunting. Jadi, pastikan murid-murid mempunyai 3 helai kertas. Cara yang pertama, murid-murid perlu lipat kertas kepada 2 bahagian dan pastikan bahagian tersebut yang panjang ya, bukan bahagian yang pendek. Macam ini. Kemudian, ambil gunting dan potong bahagian tersebut, bahagikan kepada 2 bahagian. Murid-murid perlu ulang langkah ini sebanyak 3 kali. Maknanya, murid-murid perlu menghasilkan kertas yang berbentuk panjang seperti ini. Ambil satu kertas seperti ini dan tampalkan di bord seperti ini. Jangan risau kalau murid-murid tak ada bord, letak di atas lantai pun tak apa. Okey, kemudian ambil satu lagi kertas dan lipat 2 seperti ini. Apabila murid sudah lipat 2, ada satu garisan dan cikgu nak murid potong mengikut garisan tersebut. Kemudian murid-murid akan dapat 2 bahagian seperti ini. Ambil gam atau selotip dan murid-murid tampalkan di bawah kertas yang kita dah tampal tadi. Pastikan bahagian tepi tu sama ya. Tampal seperti ini. Jangan tampal jauh-jauh, kena tampal dekat-dekat supaya nampak sama besar. Baiklah, untuk yang seterusnya pula, murid-murid perlu mengambil lagi satu kertas dan lipat kepada 3 bahagian. Seperti cikgu lipat ini. Lipat kepada 3 bahagian untuk kita pastikan kita akan dapat 3 bahagian yang sama besar. Ambil gunting dan gunting 3 bahagian seperti itu. Pastikan ya murid-murid meletakkan kertas tersebut sama besar dan sama penjuru dengan kertas-kertas yang di atas. Kemudian murid-murid perlu tampalkan kertas menggunakan selotip ataupun gam. Pastikan tampal tu dekat-dekat, jangan tampal jauh-jauh, nanti lari dia punya saiz. Baiklah, kita ambil kertas yang terakhir dan kita lipat kertas itu kepada 2 bahagian. Dan kemudian kita lipat lagi kertas untuk pastikan kita dapat 4 bahagian. Kan ada garis tengah tu kan? Ambil bahagian ujung dan lipat masuk ke dalam. Buat perkara yang sama untuk satu lagi bahagian.
Tada! Murid-murid dah dapat 4 bahagian yang sama besar. Ambil gunting dan juga gunting kertas tersebut sama besar. Kemudian, ulang langkah yang sama, ambil gam atau selotip dan tampalkan mengikut saiz dia. Tengok bagaimana cikgu tampal. Cikgu tampal kertas secara dekat-dekat dan cikgu nak pastikan yang saiz semua kertas adalah sama. Kan? Nampak tak sama saiz dia? Baiklah, dan habis murid-murid tampal, murid-murid memerlukan sebatang pen marker. Baiklah, ambil pen dan kita lihat kertas yang di atas sekali. Kertas yang di atas sekali kita tuliskan dengan nombor 1 kerana bahagian tersebut, kertas tersebut kita tak gunting. Okey, kita tengok kertas yang warna kuning. Kenapa cikgu letak 1/2? Kerana kertas tersebut cikgu gunting kepada 2 bahagian. Jadi satu bahagian kita letakkan 1/2 dan 1/2. Kita tengok kertas yang di bawah pula. Ada berapa bahagian? Ada 3 bahagian. Jadi satu bahagian berapa? Ya, satu bahagian adalah 1/3. Macam tu juga 1/3 sebelah dia pun 1/3. Jadi soalan cikgu antara 1/2 dan 1/3, mana satu yang lebih besar? Ya, 1/2 lebih besar berbanding dengan 1/3. Okey, di bawah pula. Ada berapa bahagian? Ada 4 bahagian. Jadi satu bahagian kita letakkan 1/4. Jadi, macam tu juga dengan bahagian yang lain 1/4, 1/4. Sekarang soalan cikgu antara 1/4 dan 1/3. Mana satu bahagian yang lebih besar? Ya, 1/3 lebih besar. Tengok satu bahagian saja untuk kita bandingkan. Begitu juga dengan bahagian-bahagian yang lain. Jadi, itu saja aktiviti untuk hari ini. Terima kasih. Bye. Assalamualaikum.